الحمد لله ما شب الهدى وحبا وما تكلمت جذع في الحشا ترى. yang namakan Tuhan itu. Lebih-lebih lagi apabila mereka mungkin banyak terpengaruh dengan sistem ilmu ataupun dalam falsafah dia panggil epistemologi yang hanya berasaskan kepada panca indera, kan, dia punya senses saja yang menentukan sama ada satu itu wujud atau tidak. Nah, kalau nampak baru wujud, kalau dengar baru wujud, kalau boleh pegang baru wujud. Kalau yang tak nampak, tak boleh dengar, tak boleh rasa itu tidak wujud. Jadi akhirnya baik, saya go. القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat, memberi syafaat kepada golongannya. Riwayat Muslim. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha.
نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. 15 tahun Aman Palestin mengukir perjalanan membantu saudara kita di Palestin, Syria dan Yaman bukan satu usaha yang mudah. Demi menyahut sunnah perjuangan mempertahankan Palestin, ia bukan sekadar bantuan berbentuk kewangan, malah sokongan tenaga dan doa yang amat mereka perlukan di sana. Mendidik masyarakat untuk bersedekah bukan usaha yang mudah, bahkan ia memerlukan masa yang amat lama. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 92, kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Demikianlah usaha kita dalam menjadikan diri kita sebagai seorang yang istiqamah dalam bersedekah. Melazimi sifat sedekah di dalam diri setiap umat Islam adalah satu kewajipan yang tidak boleh untuk kita lepaskan. Sedekah tidak akan menjadikan kita papa ke dana, tidak juga menjadikan kita orang yang rugi. 15 tahun Aman Palestin juga adalah sebagai satu penghargaan buat para penyumbang yang sehingga ke hari ini istiqamah membantu warga Palestin. Teruskanlah bersama Aman Palestin agar setiap usaha membebaskan Masjid Al-Aqsa dan Palestin terdapat kita bersamanya. Ayuh bersama-sama kita zahirkan solidariti kita bersama warga Palestin melalui sumbangan dan bantuan yang terbaik bersama Aman Palestin. Layari laman sesawang www.jommenyumbang.com untuk maklumat lanjut mengenai kempen-kempen Aman Palestin. Semoga setiap usaha kita membantu mereka yang memerlukan terdapat ganjaran yang besar menanti kita. Mencari kesejahteraan dan kekayaan dalam kehidupan untuk diri dan keluarga merupakan impian setiap insan. Dalam mencari kekayaan, nilai keberkatan tidak boleh diabaikan demi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ia akan lebih bermakna dengan adanya teman setia di sisi yang mengambil berat tentang perjalanan membina kekayaan anda. Kami mempunyai para perunding yang bersedia membantu anda untuk membina dan mengumpulkan kekayaan, melindungi dan menyucikan harta serta mengagihkannya kepada insan tersayang secara patuh syariah melalui perkhidmatan pengurusan kekayaan Islam oleh RHB Islamic. Layari rhbgroup.com untuk info lanjut hari ini. Ikuti kami di YouTube IKIM Media. Anda kini sedang mendengar Destilasi IKIM bersama Mona Jasman. Bisa kulihat selain hanya namamu, ya Allah. Esok kau tahukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakan-Mu saat Kau limpahkan karunia-Mu dalam sudi aku bersujud. Esok kau
sering melupakanku. Saat kau limpahkan karuniamu dalam sunyiaku bersujud. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia. Jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah yang sering melupakanmu. Saat kau limpahkan karunia-Mu dalam sunyi aku bersujud padamu. Assalamualaikum, saya Ustaz Hanafiah Abdul Malik. Sungguh mengejutkan, 20 tahun tanpa masjid bagi penduduk di kawasan Lestari Perdana. Mari berwakaf kepada pembinaan Masjid Lestari Perdana, Bandar Putra Permai Seri Kembangan, Selangor. Hubungi Hafiz 012-650-2312 atau Syahril 019-324-4985. Kunjungi Facebook Masjid Lestari Perdana atau laman sesawang masjidlestariperdana.com. Komputer, sila aktifkan pakej iklan promosi 2023. Baik Tuan, sila pilih pakej iklan yang Tuan inginkan. Baiklah, iklan beli satu percuma satu untuk semua jenis pakej iklan yang ada di IKIM. Baik Tuan, kami aktifkan. Pakej Rose, beli satu percuma satu aktif. Pakej Daily, beli satu percuma satu aktif. Pakej Target dan pakej Driving, beli satu percuma satu aktif. Baiklah, terima kasih komputer. Ya, berita gembira kepada semua pengiklan dan peniaga di seluruh Malaysia. Kami di Radio IKIM kini mengadakan pakej iklan mega. Beli satu percuma satu khas untuk anda. Anda beli satu, kami berikan satu lagi pakej iklan secara percuma. Jadi, beli satu, dapat dua. Beli dua, dapat empat. Beli tiga, dapat enam. Tunggu apa lagi? Hubungi kami di talian 019-650-7976 sekarang juga. Ruang iklan adalah terhad. Tertaluk kepada permalan syarat. Ikan siakap buah papaya, ayuh dimakan dengan berselera. Sekiranya wakaf menjadi budaya, umatkan hidup dengan sejahtera. Amanah Saham Nasional Berhad kini memperkenalkan konsep wakaf terbaru melalui konsep wakaf saham amanah. Menggabungkan dua konsep penting iaitu pelaburan dan wakaf. Ayuh, jangan melengah lagi. Jom berwakaf bersama ASNB untuk pengurusan yang lebih profesional dan telus. Pesanan dari saya, Fadli Shah bin Alauddin. Negeri Sembilan 102.7. تسبيحي سبحان الله هذا تحميدي الحمد لله هذا تكبيري الله أكبر تسبيح وتحميد وتكبير tasbihku maha suci Allah ini tahmidku pujian bagi Allah ini takbirku Allah maha besar ini tasbihku tahmid dan takbirku Subhanallah, Maha Suci Allah, Alhamdulillah, puji
وتحميد وتكبير. Kuching 93.7 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Satu Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan bersama Destinasi IKIM pada petang ini alhamdulillah kita akan bersama rancangan Fas'aluna Tanyalah Kami, dan bersama rancangan Fas'aluna Tanyalah Kami insya-Allah kita akan secara langsung di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media insya-Allah untuk anda boleh tonton di situ, dan soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Dan untuk petang ini bersama rancangan Fas'aluna Tanyalah Kami, alhamdulillah kita akan bersama yang berusaha Dr. Nik Ruskiman Abdul Samad, Fellow Utama Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Untuk petang ini kita mengalukan kehadirannya. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor? Kaifa haluka? Alhamdulillah. Apa khabar Mona? Sihat? Alhamdulillah Doktor, sihat insya-Allah. Dan untuk petang ini bersama Doktor insya-Allah kita akan sambung kembali bersama kitab kita dan bertajuk untuk petang ini Berkasih Sayang dalam Menuntut Ilmu. Mungkin untuk mukadimah untuk petang ini bersama Doktor, mungkin kita nak tahu bagaimana berkasih sayang dalam menuntut ilmu itu. Silakan Doktor sebagai mukadimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Pertama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah SWT dapat kita bersama pada hari ini untuk kita membicarakan tentang kitab Ta'alim Tariq Ta'allum yang bincangkan tentang adab-adab seorang penuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu untuk barakah kehidupannya dalam menuntut ilmu, pencariannya dalam menuntut ilmu, perlu memiliki beberapa perkara yang disebutkan oleh pengarang ini, Imam Zarnuji, untuk memperoleh keberkatan. Dan kita dah masuk kepada fasal yang seterusnya, yang membincangkan tentang berkasih sayang dalam menuntut ilmu. Pengarang menyebut orang yang berilmu harus menyayangi satu sama lain. Supaya apa yang dimasukkan di sini, supaya tidak ada iri hati, tidak ada dengki, hasad dan sebagainya. Kerana itu semua adalah berbahaya bagi seorang penuntut ilmu. Guru kami Syekhul Islam Burhanuddin berkata, anaknya orang alim atau guru akan ikut menjadi alim. Kerana guru itu selalu berharap agar murid-muridnya menjadi orang yang alim dalam beragama. Dengan berkat harapan itu serta berkat kasih sayang beliau terhadap murid-muridnya, maka anak muridnya menjadi anak orang yang alim. Dan anak gurunya juga menjadi orang yang alim. Kerana apa? Kerana sifat kasih sayang antara guru dan muridnya. Guru dengan murid ini, para pendengar Mona yang saya hormati, kasih sayang antara guru dengan murid ini suatu kasih sayang yang benar-benar ingin menyelamatkan anak muridnya itu daripada kejahilan dan seterusnya menjadi orang alim yang boleh bimbing orang lain. Ini yang sepatutnya ada bagi seorang guru. Guru yang sebenar ialah guru yang memberikan ilmu kepada murid dia.
hari ini kita lihat dalam perguruan pun ada unsur-unsur yang kita kata unsur komersial. Ya, orang yang belajar, orang yang mengajar bukan sangat untuk ilmu. Ilmu tu ada juga, tetapi lebih kepada untuk mendapatkan habuan bayaran tertentu, bayaran yang tinggi, kita kata kan. Tidak salah untuk mengambil bayaran dalam mengajar dan sebagainya, bukan kita kata salah, tetapi ada kesetengah dalam keadaan-keadaan tertentu mengajar itu sudah menjadi semacam komersial, sifatnya komersial. Jadi sungguh berbeza kalau kita lihat pengajian zaman dahulu di pondok-pondok, di pesantren, itu yang asal pengajiannya. Di masjid-masjid di awal zaman Nabi dulu, orang belajar untuk mendapatkan ilmu. Guru mengajar untuk membebaskan orang dan masyarakat daripada kejahilan. Itu asal dia, matlamat dia. Apabila masyarakat hilang jahilnya, tidak lagi jahil, maka masyarakat jadi masyarakat yang berilmu. Adapun tentang bayaran-bayaran dan sebagainya, itu kemudian. Di zaman mutaakhir ini yang ada benda-benda macam tu. Dahulu habuannya tidak ada, tetapi masyarakat akan memberi sumbangan, memberi wang kepada guru. Kalau di kampung-kampung dulu, dia orang akan bagi. Kalau buah-buah, musim buah durian, musim buah rambutan, sekarang ni musim rambutan. Rumah-rumah tuan-tuan guru lah penuh dengan rambutan-rambutan. Orang yang ada kebun rambutan, dia hantar rambutan. Orang ni pun ada juga sampai tak habis makan tuan guru tu. Tuan guru pula sedekah bagi orang lain. Sebab apa? Sebab murid-muridnya hantar, ataupun ayah mak kepada murid-muridnya hantar macam-macam. Hantar pelbagai barang-barang, makanan, buahan dan sebagainya. Ada juga ibu bapa yang memberi sumbangan wang kepada guru-guru, tutor guru zaman dulu. Tapi sekarang tidak ada sangat dah begitu. Kalau ada pun masih di kampung-kampung. Tapi kalau di bandar-bandar sudah berkurangan perasaan begitu. Perasaan kasih sayang itu sudah berkurangan dalam menuntut ilmu. Lebih kepada mengajar untuk mendapatkan wang, anak murid pula belajar untuk lulus peperiksaan, dapat masuk universiti. Jadi tidak ada sangat hubungan, kita kata personal touch itu kurang dalam zaman sekarang, berbeza dengan pada zaman dahulu. Ya, itulah kelemahan kita zaman sekarang, yang berbanding dengan zaman dahulu lebih akrab. Baik, yang seterusnya pengarang juga menyebut tentang kelebihan ataupun waktu-waktu yang baik untuk belajar. Sebagai contoh antaranya ialah disebut di sini seorang ulama itu dia menetapkan untuk mengajar anak muridnya pada waktu duha. Jadi waktu duha ni dia mengajar anak murid dia. Dan anak murid dia ni kadang tak suka dengan waktu duha ni. Tak semua orang suka waktu duha ni. Kadang orang nak tidur. Kan? Eloklah ngantuk. Tapi ada guru-guru yang memilih untuk mengajar anak dia pada waktu begitu. Kerana mungkin anaknya tu dia ajar lebih awal sedikit. Lepas itu dia akan ajar anak-anak orang lain pula. Baik, yang seterusnya lagi dipesan dalam fasal ini juga tentang supaya kasih sayang itu bukan terhad setakat buat baik saja, kasih sayang saja, tapi juga jangan kita balas kejahatan yang orang buat kepada kita dengan kejahatan juga. Pengarang menyebut di sini, aku pernah dibacakan oleh syair Yusuf Al-Hamadani. Syair itu berbunyi, biarkanlah bila ada orang yang berbuat jahat kepadamu, jangan kau balas akan kejahatan itu. Cukuplah apa yang dilakukan kepadamu itu sebagai balasan kejahatannya. Jadi ini juga satu benda yang kita dianjurkan dalam berkasih sayang dalam menuntut ilmu.
Ada orang akan hasad kepada kita mana, ada orang akan dengki kepada kita. Bukan dalam menuntut ilmu saja, dalam serba-serbi. Bekerja dalam pekerjaan pun ada orang dengki dengan kita. Ada. Dalam kehidupan kita ni, kita dapat nikmat, kita dapat kesenangan, kekayaan, orang dengki dengan kita. Akan sentiasa ada orang yang hasid. Orang yang pendengki itu akan sentiasa ada. Sebab itulah dalam Islam pun kalau kita mendapat sesuatu nikmat, kita tidak menceritakan nikmat itu kepada semua orang. Bukannya kita tulis kat Facebook kita, satu dunia tahu aku dapat ini, itu, ini kan. Kita ceritakan setengahnya dalam dianjurkan kita memberitahu kepada mereka yang boleh dipercayai. Orang yang mengasihi kita. Orang yang sayang kepada kita. Orang yang suka melihat kita mendapat nikmat. Bukan semua orang suka. Ayat Quran menyebut wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi dengan apa nikmat yang Allah beri kepada engkau, kau hendaklah tahaddus bi ni'mah. Maknanya menceritakan pada nikmat. Tapi dalam bab ini para ulama menyebut bukan yang tahaddus itu maksudnya iklan bagi tahu semua orang, tidak. Sebab kalau kita bagi tahu semua orang, takut terdengar oleh orang yang hasad dengan kita, maka menimbulkan hasid pada kita, menimbulkan hasad kepada kita, memudaratkan kita pula. Dia menghasut pula, dia mengadu domba dan sebagainya. Jadi kita beritahu kepada orang yang berkasih sayang dengan kita, orang yang suka melihat kita mendapat nikmat. Bukan kita memberitahu kepada orang yang tidak suka dengan dia. Baik. Itu mukadimah dia, mungkin kita berehat dulu ya, Mana? Ya, Doktor. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan, dan untuk waktu ini kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk bersama para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Berehat seketika pada waktu ini, kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. استمروا معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي لمبah Kelang 91.5 FM. Sekarang lihat hati. Memang betul sesuatu itu dinilai dengan kesucian hati. Tapi hati tak dapat dilihat. Yang terlihat adalah perilaku. Jadi, sucikan hati, indahkan peribadi. Daripada kami, Nausihat. Palestin dianggap sebagai tanah suci umat Islam berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud. Nabi Musa berkata lagi, "Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci yakni Palestin, yang telah diperintahkan oleh Allah untuk kamu memasukinya, dan janganlah kamu berundur ke belakang. Jika kamu undur, maka kamu kelak menjadi orang yang rugi di dunia dan di akhirat." Surah Al-Ma'idah ayat 21. Palestin juga merupakan tanah yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, maksudnya, Maha Suci Allah yang telah memperjalan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidul Haram di Makkah ke Masjidul Aqsa di Palestin, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihat kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Surah Al-Isra ayat 1. Di Palestin juga terdapat Masjidul Aqsa yang merupakan kiblat umat Islam yang pertama sebelum ditukar kepada Masjidul Haram yang menghadap Kaabah. Sejarah juga mencatat satu lagi peristiwa penting di bumi Palestin. Pada tahun 1187,
berlaku perang salib antara tentera Islam yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi dengan tentera Kristian. Salahuddin Al-Ayyubi menunjukkan ketinggian akhlak dengan tidak membalas perbuatan tentera salib yang zalim semasa menawan Baitul Maqdis dan negeri-negeri yang dilewati. Sultan Salahuddin memberikan perlindungan kepada semua tawanan perang, golongan tua, wanita dan anak-anak tentera salib dan memberikan tempoh 40 hari untuk mereka meninggalkan Baitul Maqdis. Akhirnya seluruh tanah Palestin dapat ditawan semula. Negara tidak sah Yahudi telah tertubuh di Palestin dengan kenyataan dasar oleh kerajaan British yang mengisytiharkannya melalui perisytiharan Balfour pada 2 November 1917 dan mendapat persetujuan Amerika Syarikat pada 31 Ogos 1918. Mahukah kita terus melihat air mata rakyat Palestin terus mengalir sederas darah mereka yang tumpah ke bumi? Relakah kita terus membiarkan peristiwa pembunuhan beramai-ramai seperti yang berlaku di kamp pelarian Sabra dan Shatila terus berulang? Sanggupkah kita hanya pekakkan telinga mendengar tangisan dan jeritan golongan tua, wanita dan anak-anak kecil yang tidak berdosa? Ayolah kita bangun, satukan hati dan kudrat kita tanpa mengenal agama dan kaum demi pembebasan dan keamanan Palestin. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Nak dengar rancangan Santapan Jiwa untuk Kehidupan? Semuanya ada di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Fas'aluna, tanyalah kami. Dan Alhamdulillah masih bersama yang berusaha Dr. Nik Ruskiman Abdul Samad, Fellow Utama Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia, membincangkan tentang berkasih sayang dalam menuntut ilmu pada waktu ini. Dan kita ada sambungannya bersama Dr. Nik. Silakan Doktor. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya pengarang menyebut di antara lain pengarang ini juga menyentuh beberapa perkara lain juga selain daripada berkasih sayang itu. Salah satunya ialah jangan kita tidak berdebat dengan seseorang. Jangan kita berdebat dengan orang. Kerana ia akan menyia-nyiakan waktu, akan menjadi waktu kita sia-sia, tak guna. Ini banyak kali dah kita lihat dalam perbincangan ini, disarankan kepada kita jangan berdebat dengan orang kerana membuang masa. Dan kita lihat dalam masyarakat kita ini ada banyak juga kecenderungan untuk mencabar berdebat kan. Ni cabar. Sebenarnya berdebat ini dia ada dia punya kaedah dia ataupun kedudukan dia. Bagi orang awam dikatakan hukumnya ialah haram berdebat. Tak boleh berdebat bagi orang awam. Sama sekali tak boleh berdebat. Orang awam nak berdebat tak boleh sebab dia jahil. Dia kena ada ilmu dahulu. Kewajipan bagi dia ialah mencari ilmu, bukan berdebat dengan orang. Hari ni orang jahil pun duduk berdebat juga. Berdebat dekat Facebook, berdebat dekat media sosial. Yang dia berdebat tu bukan dengan orang yang jahil macam dia. Kadang dia berdebat tu dengan ulama-ulama, asatiza, alim-alim. Kan? Sebab itu sebenarnya dalam adabul bahth wa munazarah ni, adabul bahth, adab dalam berdebat ni dan berbahas ni, dia ada kaedah-kaedah dia. Kalau nak berdebat antaranya ialah lakukan dalam keadaan tertutup.
Sebab nak berdebat tu untuk apa? Kita nak berdebat dengan seseorang itu, Imam Syafi'i kata aku debat dengan orang tu melainkan aku nak lihat zahirnya kebenaran. Keluarnya tu kebenaran daripada lidah dia. Orang tu menunjukkan bahawasanya pegangan aku yang aku pegang selama ini adalah salah. Dan dia pegang itu yang benar. Itu satu cara dia. Dia berdebat untuk dia mencari kebenaran. Bukan berdebat nak cari kemasyhuran, populariti. Yang kedua, kalau berdebat itu selain daripada tertutup, kena cari kebenaran. Dan yang ketiga, kita tahu dan sedar bahawa kelebihan berdebat itu lebih besar daripada mudarat. Kadang-kadang kita lihat orang berdebat ini mudaratnya lebih besar. Nah, kalau yang berdebat itu lakukan secara terbuka, orang awam dengar. Orang awam pun pula jadi bertambah keliru dengan tajuk perbahasan kita yang melangit tinggi. Orang awam tak faham. Tak faham. Yeah. Jadi mudaratnya lagi besar. Dan kita kena pilih juga. Salah satu lagi perkara yang Imam Syafi'i pesan kepada kita, sekiranya kita nak berdebat, kena pilih dengan siapa yang kita nak berdebat itu. Nak berbahas itu. Jangan kita berdebat dengan berbahas dengan orang yang tidak cerdik. Orang yang bodoh. Ada setengah orang dia nak berdebat dengan orang yang bodoh. Orang yang bodoh dia nak berdebat. Tak payah berdebat dengan orang bodoh. Kalau orang tu bodoh, orang jahil, kita tinggal je. Imam Syafi'i kata aku boleh berdebat dengan 10 orang jahil, dengan 10 orang berilmu, tetapi aku tidak boleh berdebat dengan satu orang yang jahil. Sebab apa? Sebab orang jahil ini dia tidak ada landasan pemikiran ilmu yang jelas. Dia tidak ada ini yang kita kata pemikiran logik ni. Logik ni dia tak ada. Yeah. Dia tak ada pemikiran logik. Jadi dengan orang macam ni kita nak berbahas dia susah. Setiap kali dia lihat dia nak kalah, setiap kali dia nampak macam kita dah masuk kotak penalti dan nak sumbat gol dia akan alih tiang gol. Dia akan buat lari tiang gol sampai bila kita tak dapat nak shoot gol. Dia buat lagi tiang gol dia. Dia pusing ke lain pula. Payah. Jadi ini masalah dia. Jadi itu kaedah dia. Sebenarnya jangan kita berdebat dengan orang yang bodoh. Kadang-kadang orang bodoh ni bila dia kata apa-apa kat kita, dia mengejek kita. Dia kata macam-macam, dia ajak kita berdebat, cabar kita. Kita tak layan dia punya cabaran. Dia bangga. Tengok, dia tak berani jawab aku cakap tu. Dia kalah lah tu. Dia salah lah tu. Apa yang aku cakap tu betul. Padahal orang berilmu tu tak layan dia tu sebab dia bodoh. Sebab dia salah, bukan sebab dia tak ada hujah nak lawan, tapi dia kata tak guna nak lawan dengan orang yang jahil, dengan orang yang bodoh ini. Pengarang menyebut juga bagaimana Nabi Isa AS berkata, bertahanlah, bersabarlah kamu menghadapi tuhmahan, ejekan daripada orang yang bodoh. Bersabarlah. Sekali saja. Apa nescaya kamu akan beruntung 10 kali. Orang jahat, orang jahil, orang bodoh ini dulu kata macam-macam, kita sabar sekejap je. Tapi kelebihan yang dapat kepada kita berpuluh kali ganda. Lebih baik daripada kita melawan orang yang jahil. Baik. Jadi ini antara perkara yang disimpul dalam fasal tentang berkasih sayang. Yang seterusnya banyak jadi pesan. Sayang, jangan berdebat, jangan hasad. Yang seterusnya, jangan kamu berprasangka buruk terhadap orang mukmin. Wa iyyaka wa an tazunna bil mu'mini su'an. Jangan kamu berprasangka buruk, su'uzan. Jangan kita berprasangka buruk terhadap orang mukmin. Kerana apa? Kerana itulah punca permusuhan. Fa innahu man syaa al-adawah. Kerana dia adalah man syaa, punca terbunuh kepada permusuhan.
tidak boleh kita memulakan ataupun berprasangka buruk. Dia mula-mula sekali kita sangka jahat je, su'udzan je. Lepas tu dia ada benda yang lain, benda yang lebih besar lagi. Bergaduh, mula-mula dalam hati kita je, dia ni macam ni, dia ni macam ni. Kita berhasad dalam sangka buruk kita dalam hati kita saja, tapi kemudian dia akan zahir kepada lidah kita. Kita kata kepada orang tu macam-macam. Kita buat tentang dia, kita cakap belakang tentang dia, dan macam-macam lagi benda-benda yang jahat yang berlaku selepas daripada sangka buruk. Sebab itu dalam Islam ada ayat Quran yang melarang kita dan kita berprasangka, kan, al-ism fa innahu al-ism, kerana ia adalah sebahagian daripada dosa. Jangan prasangka buruk. Dia ada beza dia antara orang yang berprasangka, orang yang su'udzan, dengan orang yang berhati-hati. Itu akan kita faham nanti kalau kita hati-hati belajar lagi, khususnya dalam pembahagian kitab tasawuf. Kita boleh berhati-hati dengan orang, tetapi kita jangan ada prasangka buruk, jangan kita ada su'udzan. Kalau kita berkawan dengan seseorang, kita jangan, orang yang kita tak kenali, kita jangan mula dengan prasangka buruk, tetapi kita mula dengan hati-hati. Hati-hati tak. Kita takut nanti orang yang kita baru kenal ini mungkin orang yang tak elok. Kita tak tahu. So jangan kita first time kita jumpa dia, kita dah amanah dia, tolong simpan gelang emas aku ni, mana banyak kan gelang emas yang ribu-ribu tu kan. Tolong simpan. Baru first time kita jumpa kan. Kita tak amanahkan benda-benda yang kita bernilai kepada orang yang baru pertama kali. Bukan kita jahat kepada dia, tidak. Tetapi kita berhati-hati kerana kita tidak mengenali dia lagi. Itu beza antara berhati-hati dengan su'udzan. Su'udzan ini ialah pandang jahat pada seseorang tu. Kita memang ada prasangka buruk pada dia. Baik, saya kira itu yang ada. Baik, Doktor. Baik, Doktor. Terima kasih, Doktor. Dan untuk waktu ini, insyaAllah kita akan berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini bersama para pendengar. Boleh tonton di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media, dan soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp Punti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Berehat sekali lagi kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Begitu indah dunia, siapapun kan tergoda. Ya Muhammad Rasulullah. IKIM memberi anda lagu-lagu nasyid yang mengusik jiwa. Akan terjadi. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Maafkan kami, Palestin, jika darahmu dipaksa mengalir di bumi sendiri dan kering di sejat mentari. Tulangmu bersepai di bedil serakah Zionis. Jerit pekikmu bergema di dadamu. Hilai tawamu ditelan bom dan fosfor putih. Jiwa kami sedang berpadu dengan nafsu, bercinta dengan dunia sambil beramal. Pohon restu untuk bahagia nanti. Maafkan kami, Palestin. Andai pecah peti suaramu memanggil nama Tuhan, putus salur darahmu berkorban demi Tuhan. Kami juga sedang berperang dengan nafsu yang lebih besar dari jihadmu, Palestin. Maafkan kami, Palestin. Perang kita berbeza medan. Kami sibuk berasak di sini. Dikau digasak sana sini. Bila hanya doa mampu dihantar pengganti kami, senjata terkuat kita
Hantarkan kembali doa buat kita berjaya bersama-sama. Maaf dari Palestin. Maaf dari Palestin. Zaki Johari. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Jadi kita faham melampau ini dengan maksud dia tajawuzul had, dia melebih daripada kadar yang ditetapkan, dipanggil sebagai melampau batas, dan dia melakukan sesuatu itu kurang daripada yang dituntut oleh agama, itu juga dipanggil sebagai melampau batas. Negeri Sembilan 102.7. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Setuku Fahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini, Alhamdulillah, masih bersama destinasi IKIM untuk rancangan Fas'aluna Tanirah kami. Masih juga bersama Al-Fadhil Al-Ustaz Dr. Ni Ruskiman Abdul Samad, Alhamdulillah, Fellow Utama Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia, untuk membincangkan tentang berkasih sayang dalam menuntut ilmu. Dan untuk waktu ini bersama Dr. Ni ada sedikit pencerahan, dan insya-Allah kita boleh buka soalan bersama para pendengar di talian 01129004 004. Silakan doktor, berkasih sayang dalam menuntut ilmu. Silakan. Baik, yang seterusnya juga dinyatakan di sini tentang selain daripada apa yang kita sebutkan di awal tadi, iaitu kita jangan layan orang yang cerca kita, orang yang bodoh dan sebagainya. Jangan juga kita ada prasangka buruk. Dan kemudian disebutkan di sini hendaklah juga kita sentiasa menyingkirkan, buang daripada diri kita perbuatan buruk. Kita kena buang, kena keluarkan apa saja sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita. Jadi kalau kita ada sifat-sifat yang tak elok dalam diri kita, maka kita kena keluarkan, kita kena bersihkan. Ini yang dalam ilmu tasawuf seringkali menyebut tentang tazkiyatun nafs ni, membersihkan daripada sifat-sifat mazmumah. Tadi disebut hasad, dengki, sangka jahat dan sebagainya. Tetapi ini adalah kesimpulan kepada fasal ini yang menyebut supaya sifat-sifat lain yang tidak dinyatakan tadi. Kalau kita lihat tadi disebut tentang sifat-sifat hasad, sifat buruk sangka dan sifat-sifat lain tu, ada lagi banyak sebenarnya dalam diri kita ni. Sifat-sifat buruk ada, macam-macam ada. Jadi ngarang menyebut singkirkanlah, keluarkanlah sifat-sifat buruk itu, mazmumah itu, dan hiasilah dengan sifat-sifat yang baik, mahmudah. Ini adalah kewajipan bagi seorang penuntut ilmu juga, supaya penuntut ilmu itu sentiasa menjaga diri dia daripada sifat buruk dan menghiasi diri dia dengan sifat yang baik. Ini sebenarnya, Mona, bukan sekadar penuntut ilmu. Ini untuk semua orang. Siapa-siapa pun kena bersihkan diri dia daripada sifat buruk dan hiasi diri dia dengan sifat yang baik. Sifat mahmudah. Ini sifat yang terbaik. Baik, mungkin saya kira ada apa-apa soalan yang mungkin kita boleh kongsikan di akhir perbincangan kita. Silakan. Terima kasih doktor. Dah ada beberapa soalan yang baru sampai di WhatsApp konti 01129004 Ada yang bertanya, doktor, bagaimana kasih sayang ini dapat memotivasikan seseorang untuk mencapai kejayaan akademik? Bagaimana, doktor? Baik, kita selalu dengar bagaimana suasana itu mempengaruhi seseorang. Kita lihat kejayaan orang tu banyak dipengaruhi oleh suasana persekitaran yang dia ada. Kalau dalam suasana seorang tu belajar dalam keadaan rumah tangga
mak ayah dia bergaduh berhari-hari, kan, setiap sepanjang masa 24 jam mak ayah dia bergaduh. Agak-agak anak tu boleh berjaya ke dalam perjalanan? Tak boleh. Persekitaran yang tidak kondusif, yang tidak memberi ketenangan kepada dia nak belajar. Mak ayah bergaduh, hari-hari bergaduh. Macam mana dia nak belajar? Duduk dengar. Dia walaupun duduk dalam bilik dia pun, tapi duduk dengar. Dia juga akan mengalami perasaan, tekanan, emosi dan sebagainya. Begitu juga kalau benda yang positif. Kalau mak ayah dia orang yang berkasih sayang, menyayangi dia, kawan-kawan dia sayang kepada dia, guru-guru sayang kepada dia, adik-beradik semua sayang kepada dia. Suasana yang dia dipupuk adalah suasana orang berkasih sayang. Sudah pasti ini akan memotivasikan dia bukan untuk berjaya dalam pelajaran dia sahaja, tetapi berjaya dalam hidup dia. Kita seronok mana kalau kita pergi ke satu tempat tu di mana orang hidup dalam suasana berkasih sayang. Kan? Betul. Orang sayang kita. Kita pun yang tak pandai berkasih sayang pun cubalah sayang orang lain juga. Kan? Orang pergi sana, kita pergi situ, pergi dalam. Saya pernah juga kadang-kadang terlibat dalam perkumpulan tertentu masa muda-muda, remaja dulu. Kita rasa, Masya Allah, bagusnya grup ni, bagusnya kumpulan ni, kan? Bagusnya dia punya kasih sayang dia, ukhuwah dia. Jadi ini adalah suatu suasana yang diinginkan oleh semua orang. Bukan untuk pelajar, tetapi untuk semua orang. Mana pun duduk kerja kat IKIM tu, kalau gigi kanan, kawan-kawan tak bertegur siapa, rasa-rasa seronok dah kerja macam tu. Tak seronok. Tak seronok kan. Kita nak kawan-kawan yang baik, rakan sekerja yang baik, suasana yang baik, mak ayah yang baik, yang berkasih sayang. Itu sebab itu kasih sayang ni sangat benda yang besar dalam Islam. Mahabbah, ukhuwah, macam-macam istilah dalam Islam yang diberikan untuk benda apa yang kita panggil kasih sayang ini. Jadi saya kira sudah pasti kalau kita hidup dalam suasana berkasih sayang, ia akan memotivasikan seseorang untuk berjaya dalam pelajaran, bahkan dalam hidupnya. Allah. Ya, insya-Allah. Terima kasih doktor. Dan ada satu soalan lagi yang mungkin yang terakhir untuk petang ini, yang bertanya, doktor, bagaimana kita dapat menyebarkan budaya kasih sayang menuntut ilmu ini dalam institusi pendidikan, bukan sahaja yang belajar tapi yang mengajar juga. Bagaimana doktor? Ya, kasih sayang ini yang dianjurkan oleh Imam Zarnuji ini sebenarnya suatu anjuran ataupun sifat yang perlu disuburkan, bukan saja dalam institusi pendidikan tetapi dalam seluruh kehidupan kita, kasih sayang ini. Kalau kita lihat dalam karangan Imam Ghazali, Ayyuhal Walad, Imam Ghazali memanggil anak muridnya ya Ayyuhal Walad. Kadang-kadang disebut sebagai Ayyuhal Walad Al-Muhib, wahai anakku yang aku cintai. Sayang dia kepada. Kadang-kadang ditulis sebagai Ayyuhal Walad Al-Muhib Al-Aziz dan sebagainya. Jadi Imam Ghazali telah memberi contoh, wahai anakku yang aku sayangi, yang aku kasihi, yang aku muliakan dan sebagainya. Padahal anak murid bukan anak zuriat, anak kandung, tapi dia panggil walad. Itu maknanya apa? Itu maknanya kasih sayang, seperti mana ayah kandung menyayangi anak dia. Jadi sekali Imam Ghazali meletakkan kasih sayang antara seorang guru dengan anak murid, seperti mana kasih sayang seorang ayah ataupun ibu kepada anak kandung dia sendiri. Dan inilah yang kita perhatikan dalam tradisi pengajian Islam zaman dahulu. Zaman Nabi SAW, zaman sahabat tabi'in, hinggalah juga diwarisi oleh pengajian tradisi Islam di pondok-pondok pesantren dan sebagainya. Masih ada lagi unsur-unsur guru berkasih sayang dengan muridnya tu, syekh berkasih sayang dengan muridnya tu, masih ada.
Tapi bila kita pergi kepada sistem pendidikan yang moden hari ini, perkara itu agak berkurangan. Bukan tak ada. Ada pengajian di peringkat universiti, student yang ramai, dan berubah-ubah setiap tahun dan sebagainya itu. Jadi dia punya ikatan ukhuwah kasih sayang itu, silaturahim itu juga agak berkurangan. Sebenarnya kalau kita perhatikan, kita boleh saja mewujudkan kasih sayang itu walaupun dalam sistem pengajian universiti ke pengajian yang apa saja yang moden. Ini lagi untuk kita membina jalinan kasih sayang ini, kerjasama. Anak-anak kita sekarang ni ada WhatsApp grupnya, dengan media sosialnya apa, semua lagi mudah kita buat sebenarnya. Lagi-lagi kita boleh buat lebih baik daripada mungkin zaman dahulu. Tetapi yang menjadi masalahnya hari ini kita tak buat benda macam itulah. Kita kurang menitik beratkan. Sepatutnya kita berpegang pada hadis Nabi. Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang kamu itu sehingga kamu kasihkan saudara kamu seperti mana kamu kasihkan diri kamu sendiri. Jadi ini kasih sayang yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Nabi dah tunjukkan bagaimana kasih sayang, sifat kasih sayang sebenar. Golongan Ansar dan Muhajirin tunjuk dah macam mana kasih sayang mereka. Kita dah puas dah dengar kasih sayang yang ditunjukkan oleh golongan Ansar Madinah kepada golongan Muhajirin Mekah yang datang ke Madinah. Mana kasih sayang ni? Beri itu, beri semua. Kasih sayang mereka. Jadi ini sebenarnya kasih sayang ini dalam Islam, dalam zaman awal Islam dulu sangat tinggi sekali, tetapi dia semakin luntur. Tetapi Imam Zarnuji menyebut lagi dalam kitab ini supaya perkara ini paling kurang pun tidak, walaupun mungkin tidak wujud dalam sebahagian besar masyarakat kita, sekurang-kurangnya ada dalam sistem pendidikan, dalam komuniti pendidikan, dalam komuniti pelajar-pelajar dan guru-guru dapat diterapkan perasaan kasih sayang itu. Jadi kita belajar pun, kalau kita belajar pun kita tak putus. Dan habis belajar dah putus dah, tak kenal, tidak. Mungkin dia masih terus berhubung, masih terus bertanya khabar dan sebagainya. Alhamdulillah guru yang mengajar saya lepas SPM pun saya ada juga, masih juga lagi ingat, walaupun ada sebahagian yang bukan Islam. Tetapi kita ingat jasa-jasa mereka ini yang telah membimbing kita. Kita berhubung, kan sekarang ni ada reunion dan sebagainya. Kalau ada kesempatan boleh kita jumpa guru kita yang masih hidup, kita jumpa, kita eratkan silaturahim, kalau mampulah. Kalau tak mampu kerana sebab tak dapat dielakkan itu, macam mana. Jadi ini juga, penerapan ini juga dibawa dalam ajaran Kristian. Ajaran lain-lain pun ada sebut. Kalau kita lihat, dikatakan you must do unto others as you would others do to you. Buat kepada orang seperti kamu nak orang buat pada kamu. Kalau kita nak orang sayang kita kena sayang orang. You must give first before you receive. Kita jangan nak suruh orang sayang kita, orang hormat kita, orang belai-belai kita, tapi kita tak nak. Kan? Jadi kena bagi berkasih sayang kepada orang, dan insya-Allah orang akan kasih sayang kepada kita. Saya kira sekadar itu saja, Mona. InsyaAllah moga-moga ada manfaatnya perbincangan kita pada hari ini. Wallahualam. Assalamualaikum.